disebarkan ilmu. Ya, nak kena macam-macam peralatan. Dia kan bukan pandang mana, kita terpaksa orang ikut. Betul apa? Kalau tak zaman ni. Bukan nak suka-suka masuk. Tak ada alasan lagi macam zaman. Tak ada masuk lah, mereka tak benda ni. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah kita sambung lagi dengan surah Al-Mu'min ayat 29 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillah faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rasyad wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyambung lagi ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika Nabi Musa berhadapan dengan penentangan yang begitu hebat daripada Fir'aun, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dari kalangan keluarga Fir'aun itu sendiri, ya, yang antaranya istrinya iaitu Asyah, yang pun sebenarnya menyembunyikan keimanannya. Ya, sejak awal lagi Asyah ni telah pun melihat ya kebenaran Nabi Musa alaihissalam, ya, sebab dia jaga kan, kira emak angkat dia. Walaupun yang jaga sepenuh masanya adalah ibu Nabi Musa sendiri, ya, kisah yang kita maklum ya, daripada kecil lagi, setelah Fir'aun mengancam untuk membunuh anak-anak lelaki di kalangan anak-anak Bani Israel, asbab daripada tilikan ahli nujum, ya, ahli nujum diraja, ya, macam Pak Belalang lah kan, dia tengok kayak bintang tu, dia tahu ni ada bintang baru yang bersinar terang. Berdasarkan ilmu tilikan nujum tu, itu adalah bintang baru daripada kaum Bani Israel, mana bintang tu semakin terang sehingga melenyapkan bintang Fir'aun, ya, yang semakin malam. Ya, jadi atas tilikan ahli nujum itu, Fir'aun tak nak benda tu berlaku bagi diri dia di masa depan, maka dikerahkan ya semua askar itu pergilah menceroboh ke semua rumah-rumah Bani Israel. Kalau ada je baby yang baru lahir yang lelaki, tahu sembelih.
tu kekejaman Firaun, bimbang dek kerana kerajaannya tu jatuh, ya. Akhirnya dengan ilham Allah kepada ibu Nabi Musa, lalu dihanyutkanlah, ya, cerita pendeknya dihanyutkan dalam poti yang dibuat daripada daun-daun papyrus ke tu kan, ya, daripada macam jerami itulah, dianyam-anyamkan, timbullah di atas sungai itu. Jadi hanyut, takdir Allah hanyut tu masuk ke ruang sungai di bahagian istana Firaun, ya. Tengah isteri Firaun dan gundik-gundik yang lain sedang mandi, jumpa poti itu dibuka, ada baby, dibawa masuk ke istana, ya. Jadi Firaun pun ceritanya tak ada zuriat lagi masa tu, tak ada anak, maka dia ambil lah, ya. Isteri itulah Asyah tu yang ambil, ya. Maka apabila ditengok dalam poti itu, Firaun tu kenal mana kain selimut yang menyelimuti Nabi Musa tu adalah kain selimut yang biasanya digunakan oleh Bani Israel. Jadi Firaun dah cam ni bukan anak orang Mesir, ni anak Bani Israel. Ahli nujum kata akan ada anak Bani Israel ni akan runtuhkan kerajaan aku, yang akan mengalahkan aku, ya. Jadi aku kena bunuh, tikam budak ni. Tapi Asyah adalah pujuk, janganlah, kita jagalah dia buat anak angkat, ataupun kita jadikan dia sebagai hamba sahaya di rumah ni lah kan, ya. Jadi dipujuk dia, Asyah cari jugalah Firaun walaupun koreh, ya. Kata jangan main dengan perempuan ni, koreh macam Firaun pun mana dipujuk-pujuk boleh lah bang, sopa lah, kuyak dah tu, tikui dah buat sarang, boleh lah. Walaupun bongi tu, kono dengan bini langsung cari, ya. Itulah orang lelaki ni memang ramah dengan perempuan, ya. Jadi Firaun tu pun dengarlah cakap bini itu, langsung jaga kan. Sampailah Nabi Musa tu besar, masa cerita tu kan, dia menangis kan, mula dapat tu menangis, tak berhenti-henti. Si Asyah ni cubalah nyusukan, tak mau dia. Panggil mana perempuan yang ada dalam istana tu yang buat ada anak kecil, tumpangkan susu, tak mau juga. Ya, takdirnya kakak Nabi Musa tu buat-buat berlakon lah. Ya, dia konon-konon dia budak luar lah kan. Bani Israel kan banyak yang jadi hamba kerajaan Firaun kan. Jadi dia lah mencadangkan, wahai pemaisuri tuanku, saya kenal ada seorang perempuan boleh tolong jaga budak ni. Saya kenal dia ni memang pandailah menjaga budak kan. Kalau kita tengok cerita dalam Quran tu, sebelum ibu Nabi Musa hanyutkan dalam poti tu ke sungai, dia susukan dulu. Mana Nabi Musa tu dah kenal lah tu susu tu mak dia punya kan. Jadi bila melalak tak berhenti tu, jadi apa cadangan daripada kakak Nabi Musa tu yang mana Asyah pun tak perasan tu siapa kan. Jadi dia kata ada perempuan pandai jaga. Jadi panggillah, mana panggil tu. Tak tahan dah budak ni melalak daripada tadi ni. Semua susu orang kata nak. Ya, dia bawakan ibu tu langsung letakkan susu, langsung senyap. Wah, itulah. Pandai kau cari. Ni orang ni pandai. Sekejap dah lah senyap. Memang lah tu mak dia sendiri kan. Tapi dia tak dadahkan rahsia tu. Soalnya kakak dia pun tak tahu, yang ibu Nabi Musa pun tak tahu. Memang konon-konon macam orang luar lah. Ya, akhirnya ibu Nabi Musa tu duduk dalam istana Firaun tu. Kira dia lah yang mengasuh anak dia sendiri lah sebenarnya kan. Tapi mana Firaun dan Asyah tu beranggapan tu kira orang luar lah. Padahal tu lah sebenarnya mak dia. Ya, ini kuasa Allah, dia dah rancang macam tu sekali kan. Berkehendakkan bahawa yang Firaun jago itulah sebenarnya orang yang ditakuti selama ni. Ya, itu yang berlaku. Ya. Banyak kita pun Allah uji macam tu lah. Benda yang kita takut tu yang Allah jadikan. Sebab Allah nak tengok kita ni, kau takut kat siapa sebenarnya. Ya. Ya, kita takut anak kita sakit, Allah bagi sakit. Kita takut rumah kita kena masuk orang, orang masuk kan. Itu semua Allah Ta'ala punya cara menguji. Sebab Allah nak tengok kau bila jadi susah ni kau nak ngadu ke siapa kan. Sebab tu kalau dari awal lagi kita berserah kepada Allah, kalau beritahu kau lebih tahu ya Allah, aku berserah kepada engkau, insya-Allah banyak benda yang Allah selamatkan. Ya. Jadi sebab tu kita
kena sentiasa ya bergantung harap ya kepada Allah Taala, tidak takut kepada yang lain melainkan kepada Allah saja ya. Jadi itulah ya, bila dah nampak tanda-tanda kebenaran Nabi Musa itu, mana Asyah ni pun ikut ya, ikut masuk Islam, tapi dikatakan dalam keadaan dia merahsiakan. Termasuklah seorang lagi, iaitu adik kepada adik kepada Fir'aun tu. Itu yang cerita dalam disebut itu kan, yang dinamakan surah ni dengan salah satu namanya surah Al-Mu'min, adalah merujuk kepada seorang lelaki yang beriman dari keluarga Fir'aun itu sendiri. Walaupun dia tu Fir'aun yang kejam, tapi Allah dengan hidayah petunjuknya menjadikan adiknya sendiri ya. Nak ceritanya bahawa hidayah Allah ni boleh datang ke siapa-siapa. Allah tunjukkan ya, suami seorang nabi, bini jadi derhaka, seperti isteri Nabi Lut, seperti isteri Nabi Nuh kan. Begitu juga dengan anaknya sendiri ya, anak Nabi Nuh sendiri menentang dia ya. Itu cerita terbaliklah, mana suami yang beriman, isteri yang ingkar, ataupun ayah yang beriman, anak yang ingkar. Cerita Fir'aun ni terbalik pula, mana Fir'aun itu yang ingkar tapi isteri beriman. Fir'aun tu yang ingkar, adik dia boleh beriman. Nampak tak? Ya, bahawa hal iman ni benda yang bersifat personal, hal sendiri ya. Macam katalah Ustaz Edit Liu tu kan, ingat walaupun dia usaha lama, ayah dia alhamdulillah, mak dia, tapi ada adik-beradik dia lagi kan. Yang kita tengok ada gambar dalam Facebook kan, dia tangkap gambar tambah lucunya kan, kakak-kakak dia ada lagi yang masih tak masuk Islam ya. Itulah mana masing-masing hidayah ni Allah bagi masing-masing. Tapi siapa yang mencari, dia akan jumpa lah ya. Siapa yang tak mencari, walaupun lalu depan mata pun dia takkan nampak ya. Jadi setelah Allah Ta'ala menolong Nabi Musa AS dengan melalui adik dia, adik Fir'aun ya, melalui adik Fir'aun. Mana adik Fir'aun inilah yang memujuk, kau nak sibuk mana pasal Musa tu buat apa bang, belum kan ya. Fir'aun ni ingat itu nama gelaran ya, bukan nama sebenar. Tak ingatlah nama sana Ramses ko Amenhotep ko, macam-macam lah nama raja-raja masa ini, ribu lah keturunan dinasti dia tu ya. Tapi mana yang hidup di zaman Nabi Musa tu saya lupa nama ya. Salah satu kalau di Mesir tu Ramses tu salah satulah, tapi katanya bukan itu, Ramses tu bukan, yang lain ada seorang lagi ya. Jadi mana daripada patutnya Fir'aun tu dah pergi tangkap dah Nabi Musa ni ya, langsung patutnya ditangkap, dipenjarakan, dibunuh pokok, tapi pasal adik Fir'aun tu yang memujuk dia, lalu kalau dia nyampaikan benda yang tak betul, biarlah dia yang tanggung. Tapi kalau dia sampaikan tu benda yang betul, kita pula tak ikut dia, so kau datang apa-apa so, itu yang salah, pasal dia dah nyampaikan. Nampak? Jadi di situlah mana peranan, istilah kata orang dalam lah ya, orang dalam yang boleh mana dengan menggunakan strateginya menyelamatkan ya Nabi Musa AS daripada langsung dibunuh ya oleh Fir'aun. Jadi sambung daripada cerita tu, ni cerita Lopel tu ya. Musa berkata, wahai kaumku, untukmu lah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar ya. Jadi Nabi Musa menyatakan kepada kaum dia ya, bahawa kerajaan yang ada pada hari ini semuanya adalah milik Allah ya. Untukmu lah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi ya. Mana kita yang akan buatkan keputusan sekarang, sama ada tahu nak duduk dengan Fir'aun yang kejam, yang zalim, ataupun kita keluarlah pada hari ini membentuk kerajaan kita sendiri, mana membentuk kelompok kita sendiri ya. Yang mana pada selepas Nabi Musa berlawan dengan
ahli-ahli sihir kan, akhirnya ahli sihir kan disalib kan, digantung, dipotong tangan kanan kiri, ada yang mati sebagainya. Maka Nabi Musa dia rancangnya malam tu untuk bawa keluar lah, ya, bawa keluar Bani Israel ni keluar meninggalkan Mesir. Mana kita hidup sendirilah, ya, sebab selama ni Bani Israel kan hidup dengan subsidi Firaun kan. Macam itulah kan. Dah dulu hidup dengan subsidi, ya kan. Bila naik kerajaan yang dah tak ada subsidi dah pening. Sebaik masuk balik kerajaan yang dah bagi subsidi kan. Tu yang boleh syukur tu kan. Ya. Mula-mula dulu kan zaman subsidi tu kan, zaman dapat baju lah kan, tu zaman dulu lah, zaman Datuk apa nama tu pun dulu syukur dia. Tapi 5 tahun sekali lah, tak kisah kan, dapat dia sikit kan. Lepas tu naik seorang lagi apa, ada orang dapat beri lah apalah. Mana sekolah kita ya. Memang kita dihidup, yalah ikutkan tak ada salah dah kan. Memang kekayaan negara kita ni layaklah kita dapat kan. Memang Allah kurniakan negara kita dengan hasil yang banyak. Memang sepatutnya pulang balik ya. Memang patut segala kekayaan tu kita sama-sama rasa lah. Macam Arab Saudi kan. Dulu masa peringkat awal dia yang keluarkan minyak, jadi dia layaklah bagi rakyatnya minyak 20 sen. Ya, 30 sen, 50 sen 1 liter kan. Pasal dia mengeluarkan minyak. Ya. Macam apa tu Brunei pun sama juga kan, dia negara yang banyak minyak, jadi dia kata tak perlu nak cukai jalan ke apa. Jalan je lah kan, tak payah cukai jalan rotek-rotek ni, tak payah. Negara kita ni dah banyak hasil dah ya. Mana dia pulangkan kekayaan. Masa saya pergi Brunei tu kan, dia buat macam Disneyland tu, semua orang rakyat tu boleh main percuma. Kalau dah naik apa tu yang pusing-pusing tu kan, dah naik dah turun, nak naik lagi apa tu, naik lagi. Ialah segala-galanya yang sampan berayun-ayun tu lah, semua dia bagi free ya. Dengan cerita beberapa tahun lepas tu kena bayaran juga lah. Tapi maknanya apa yang didapat oleh kerajaan itu dipulangkan balik ya kepada rakyat ya. Jadi Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, untukmu lah kerajaan pada mana kita memilih untuk membentuk kerajaan sendiri, ataupun kita buat keputusan sekarang kita akan hidup sendirilah, tak payah lagi bergantung dengan Firaun. Kita keluarlah ya daripada negara kita ini. Ya. Jadi apa kata Firaun? Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah? Ya. Mana Nabi Musa mengingatkan, siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Maknanya kalau kita terus hidup dengan Firaun ni yang kejam, yang zalim, ya, dengan kita mensyirikkan Allah, menjadikan Firaun ni Tuhan, ya, kalau Allah datangkan bala kat kita, siapa nak tanggung? Macam itulah ya. Maknanya Bani Israel ni sebelum datangnya balik Nabi Musa ni kan hidup dia diperhambakan oleh Firaun, dan Firaun memaksa mereka sembah Firaun dan menganggap Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kan dalam ayat Quran tu mengatakan bahawa aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Ya, jadi Firaun tu sampai tahap mengaku Tuhan. Dahsyat tak dahsyat ya. Jadi Allah takdirkan Nabi Musa ni datang menyelamatkan balik Bani Israel. Jangan jadi syirik, mempertuhankan Firaun. Dia ni makhluk manusia je. Ya, jadi kita buat keputusan hari ni, kita tinggalkan Firaun. Jangan lagi mensyirikkan dia. Ya, kalau datang bala dari Allah Taala kerana kita masih ikut lagi mempertuhankan Firaun ni, esok datang azab, siapa yang nak selamatkan kita? Ya. Maka Firaun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Nampak? Jadi bila dah orang kata sokongan kepada dia dah makin merosot, nampak? Dia buat janji, manislah, nampak tak? Itu cara mana-mana Firaun di zaman mana pun itulah dia. Bila dia berkuasa, dia gunakan segala dia punya apa? Kuasa mutlak dia tu, menakan kau, menzalimi kau kan, buat anaya kau dengan sistem kuku besi je kan. Tetapi bila dah
nampak sokongan dah makin musuh tu, ada lembut lah, lembut gusi daripada gigi kau. Lembut gusi lidah macam tu lah kan. Lupa dah. Ya, lembut gigi daripada gusi kan tu, ya. Tak ada dah, janganlah kau tinggalkan negara Mesir ni, ya. Nah, pasal semua kojo-kojo yang buat piramid tu kan, memang Bani Israel lah yang menjualkan. Dia yang jadi hamba kan. Jadi bila masa dia tu berkuasa mutlak, memang dia bolehlah membuat apa sajalah kan. Tapi bila dah ada istilah sekarang ni kan, gerakan kebangkitan kesedaran umat lah, contohlah kan, kalau zaman hari mulalah Firaun tu dah goyang. Dia kata semua yang kita buat untuk kebaikan, ya, kita dah bagi jalan raya, kita dah bagi sekolah, kita dah bagi beasiswa, kita dah, apa lagi nak? Yang kita buat semua benda-benda baik. Nampak ya? Jadi itu cara Firaun dulu, kini dan selamanya macam itulah, ya. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. Ya, mana ada di kalangan yang beriman, dia sokong, dia apa? Dia backup lah apa yang telah Nabi Musa sebut tadi. Ya, maka dia pun menambah lagi, betul apa yang Nabi Musa tu sebut, kita kena ingat. Kok datang sok bala daripada Allah kena kat kita macam kumpulan-kumpulan kaum-kaum dulu, ya, kaum Nabi Nuh ko, kaum Nabi Lut ko, ingkarkan Nabi mereka, datang bala bencana sok nyaya kita ni, ya. Nampak? Jadi sebab tu sokongan dalam kita membuat apa pun sebenarnya kena ada backup, ya. Contohnya bila kita seorang menyatakan sesuatu, orang tu macam nak terima tak terima, macam nak terima tak, tapi bila ada orang kedua mengiyakan, betul lah. Kan macam kita meeting lah, ada seorang cadang, betul ke cadangan tadi, saya setuju dengan pandangan tu, kerana apabila dia buat macam-macam, ya tak ya lah, setuju, saya pun setuju, nampak tak? Jadi sebab tu dalam apa keadaan pun mesti ada backup. Macam Nabi Musa kan, backup dia apa? Nabi Harun kan. Nabi Harun yang memperkuatkan kedudukan dia, ya. Sebab tu ada pemimpin yang dengan dirinya sendiri boleh mempengaruhi, ada pemimpin yang dia perlu backup, ya, daripada orang lain. Kalau di sini, dan orang yang beriman berkata, wahai kaumku, sungguh aku pun khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa hancurnya golongan yang bersekutu, yakni seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, ya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman, ya, terhadap hamba-hambanya, ya. Jadi mana backup daripada orang yang beriman di kalangan Bani Israel ni, ya, yang bersetuju dengan apa yang diutarakan oleh Nabi Musa, ya, mengingatkan balik, ya, kaum-kaum dulu yang pernah kita jumpa, seperti tempat kaum Ad, kaum Thamud, ya, yang mungkin kesan-kesan azab yang masih lagi kelihatan, ya. Mana walaupun Mesir ini di sebelah apa? Afrika kan, ya, di sebelah benua Afrika. Mana yang di Jordan apa semua melintih ke Sinai itu dah sampai dah Jordan tu kan. Jadi dekat jugalah. Mana mereka maklum benda tu. Kejadian-kejadian yang berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu yang telah Allah binasakan, maka mereka menyedarilah, ya. Ya tak ya juga. Takkan sampai bila-bila kita nak menjadi hamba kepada Firaun yang berlaku zalim, ya. Jadi disebutkan lagi, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil memanggil, ya, maknanya hari kiamat, yang pada hari itu akan ada suara yang panggil untuk berkumpul di mahsyar, sebagaimana kita di dunia ni panggil memanggil untuk minta tolong, ya. Di dunia kan kita bilang, oh tolong. Nanti esok kat mahsyar sana, oh sini, ya. Kita masa tu tak ada GPS, tak ada kan. Apa tu, peta pun tak ada. Jadi memang padang pasir yang kosong, ya. Maka kita mengharapkan ada panggilan. Ya, macam kita dah selesai dekat hutan, oh sini kan, kita mesti akan pergi kan. Macam itulah, ya. Jadi asal ada yang memanggil, kita akan copek pergi. Ya, jadi
orang yang beriman tadi tidak disebut namanya, mengatakan tadi dia menyeru lagi, wahai kaumku, sungguh aku khawatir ya akan berlaku seksaan pada hari pada mahsyar nanti. Jadi kalau kita ingkarkan Nabi Musa ni yang dah datang balik ya, sebab selama ni dia kan menghilang, lebih kurang 10 tahun dia menghilang. Ya, kalau kita baca balik cerita Nabi Musa kan, masa dia pergi lompang orang Firaun tu langsung mati kan. Masa tu dia dah kenal diri dia siapa, dia tahu dia ni Bani Israel. Jadi ada orang Firaun ni kacau orang Bani Israel ni. Jadi Nabi Musa pergi dah lompang orang Firaun langsung mati. Ya. Dia nak cerita kuih Nabi Musa ni ya. Nabi Musa ni kuih dia tu, tongkat dia tu punya labarik kan. Kok jatuh tongkat dia tu kena kepala kambing langsung mati. Bukan bincun dah kepala tu, bukan benjol dah, langsung mati. Nak cerita borek tongkat Nabi Musa tu, nak cerita kuih Nabi Musa tu, oi tak dapat nak cakap lah. Ya. Jadi itu dia lompang je tu, bukan lompang yo lah, pang langsung mati. Nak cerita kuih tak kuih. Kok terpusing kepala kau tak tahulah kan. Jadi bila berita tu viral, zaman tu ada viral lah, ada orang rakam bawa CCTV kau kan. Dah viral. Esok tu yang Bani Israel yang semalam Nabi Musa selamatkan tu buat hal lagi. Kau kenal dengan siapa? Dan ni Musa punya kawan tu. Macam kita lah, ada orang kuat kan, kau kenal dengan siapa? Itu ni dan punya orang tu kan. Macam tu lah. Dia buat lagi hal dengan orang Firaun esok tu, kat pasar tu dia buat hal lagi. Dia tahu Musa akan tolong dia. Oh Musa tolong, tengok ni. Ni orang Firaun ni kacau dia. Padahal dia yang mungkin provoke kan. Jadi Nabi Musa pun nak angkat tangan. Orang yang tu kata, "Hei Musa, kau nak buat macam semalam kau nak lompang dan sampai mati ke kau? Apa pula kau ni? Kau ikut nak perasaan kau saya nak membunuh orang." Macam itulah. Mana bila terkonang macam tu, baru Nabi Musa sadar. Ya. Yang selama ni dia tu bertindak dengan kemarahan. Nabi Musa ni memang dia agak bongi sikit lah ya. Dari segi sifat dia koreh tu bongi sikit. Jadi bila dah todongan macam tu, dia kata hadza min amali syaitan, kata. Ini semua kerja syaitan menghasut aku supaya jadi marah ni. Tiba-tiba datang orang. Setengah riwayat kata yang tu lah. Maknanya adik Firaun tu bagi tahu Musa, baik kau larilah. Sebab dengarnya Firaun dah siapkan tenteranya untuk tangkap kau, bunuh pasal semalam kau lompang orang dia mati. Bila dengar beritahu tu yang Nabi Musa lari seorang diri tu sampai ke tempat kaum Nabi Syuaib kan di Madian. Itu yang dia jumpa anak Nabi Syuaib, dia orang tengah bola kambing tu kan. Cerita Nabi Musa ni memang sangat menarik lah. Panjang cerita dia. Ya. Tapi itulah nak ceritanya bahawa masa Nabi Musa lari kali pertama tu kira 10 tahun lah. Dia menghilang sehingga dapat wahyu yang Allah lantik jadi Rasul yang datang balik tu. Yang datang balik tu untuk menyelamatkan Bani Israel ya daripada cengkaman kerajaan Firaun ya. Jadi itulah ya disebut tadi, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan pada hari panggil memanggil, iaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang. Tidak ada bagimu seorang pun yang boleh menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, nescaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk ya. Jadi maknanya perkara-perkara yang menyentuh tentang hari akhirat ni adalah suatu cara dakwah peringatan yang sangat berkesan. Ya. Tapi bagi orang yang ada iman lah. Yang hatinya tak ada iman, cerita akhirat, kiamat, neraka ni betul hati je kan. Sebab tu bagi kita orang beriman ni kan ada 6 rukun, itu salah satu beriman kepada hari akhirat. Ya. Mana kalau ada iman dalam hati kita, memang kalau kita kata kau tak takut seksaan kiamat, ya, kau tak takut masuk neraka, kau buat benda-benda macam ni kan. Mana kalau orang katalah berkaitan dengan apa, penyelewengan ya, rasuah apa kan. Mana yang nak boleh menyelamatkan dia adalah rasa takut kepada hari akhirat. Kan macam ucapan Datuk Ayub Khan kan, ya, kat Johor kan. Dia bagus dia ceramah, dia bagi ucapan gitu. Kalau tuan-tuan sesungguhnya kiamat itu benar kan, dia macam talqin lah dalam ucapan dia dalam YouTube kan. Tu yang toke-toke tu nyampah dengan dia ni.
nak bunuh dia kan, pasal tak menyokong langsung. Ya, toke-toke ni, ya, nago merah kau pukul tak menyokong langsung, dia memang nak habis kan. Berani dia. Dia kata saya tak takut, kalau mati itu aja. Ya, punya dah dia. Jadi dia ucapan, dalam ucapan tu, sesungguh mati itu benar apa? Takutlah kepada akhirat. Takut dengan siksaan Allah. Takutlah. Dia sebut macam tu lah. Maknanya bagi orang yang ada iman, memang jangan ada. Tak ada. Ya. Ni kan ke akhirat sebelum kono masuk ni tak ada tempat keluar lah kan. Tapi kalau hati tu dah koreh macam batu, mampu juga lah kan. Buat lagi esok-esok tu. Tak ada kan lah. Pasal hati tu tak ada. Nur iman tu tak ada. Jadi dia tak. Macam tu lah. Macam batu lah kan. Hati tu dah macam batu. Ya. Mana dititikkan air pun tak akan lagi berkesan. Ya. Jadi begitulah. Sebab tu dalam banyak hal kita ingatkan orang ya, tentang kiamat. Ya. Kalau dunia kita lepas, kau buat kat dunia tu kau lepas, tapi kau ingat akhirat tu, kan? Kau nayo dan macam ni tak apa, dan tuntut kau kat akhirat. Berogah juga hati tu, dia dah tuntut kat akhirat, mampu dan dia, nampak? Jadi itu cara kita orang yang ada iman ni memang sangat-sangat azab, ya. Tak ada orang boleh menyelamatkan selain daripada Allah saja. Ya, jadi itulah. Mudah-mudahan cara-cara uslub dakwah ya, yang kita dapat ambil daripada peristiwa Nabi Musa dengan kaum ini dapat kita gunakanlah ya, mengingatkan anak kita ko siapa ko kan supaya banyak mengingati hari akhirat ya. Wallahu alam. Insya-Allah sambung lagi akan datang dengan kisah Nabi Yusuf pula. Ya, habis itu cerita Nabi Musa, sambung dengan cerita Nabi Yusuf sikit ya, kemudian ada cerita Nabi Musa lagi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arzuqna Allahumma hammal al-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu wa nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.